Kalau menebang, si pohon jadi. Assalamualaikum, pembuka bicara. Salam dihulu, senyum keberi. Di istana Baloh Jembal, bersua mata, seni berpantun, ayo pelajari. Papan di Jawa, aduhai sayang. Papan di Jawa, dibelah-belah. Assalamualaikum dan salam sejahtera hadirin dan penonton di luar sana. Alhamdulillah hari ini anda bersama saya, Cikgu Muhammad Syahrudin Muhammad Kalam, Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Maktab Sdn Semain Kota Baru Kelantan, selaku Jurulatih Seni Berbahasa Negara GSBN, akan bersama anda untuk kita hayati ilmu seni berpantun. Seperti yang kita sudah maklum, pantun merupakan salah satu seni puisi dalam budaya Melayu yang diamalkan oleh masyarakat dahulu kala sehingga ke hari ini. Apakah tujuan pantun? Untuk menyampaikan sesuatu makna ataupun hajat secara tersirat dalam hati demi menyampaikan tujuan mereka secara menggunakan bahasa yang puitis. Jadi, ayo bersama saya kita sulami, kita dalami bagaimanakah seni berpantun selepas ini. Hadirin sekalian, seni berpantun ini digunakan oleh masyarakat Melayu bagi tujuan menyampaikan maksud yang dihajati oleh mereka, seperti digunakan dalam merisik pengantin perempuan ataupun dalam menyampaikan sesuatu hajat dalam cara menggunakan bahasa yang lebih puitis. Dengan penggunaan pantun menyebabkan budaya kita terus mekar dalam kehidupan masyarakat seharian. Mari saya berikan contoh pantun dalam penggunaan kehidupan masyarakat Melayu secara umumnya. Misal kata pantun yang sinonim dengan budaya masyarakat Melayu iaitu Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dai bercabang tiga, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Menunjukkan bagaimana masyarakat dahulu kala menghargai jasa dan bakti seseorang yang telah berjasa ataupun menyumbang bakti untuk orang lain, dan jasa ini akan dikenang sampai bila walaupun usia telah tidak wujud di dunia. Kayuh kita hayati bentuk-bentuk pantun. Dalam pantun ada pelbagai bentuk, dan biasanya pantun yang biasa paling sikit kita lafazkan iaitu pantun 2 kerat. Ada pantun 4 kerat, ada 6 kerat, dan sehinggalah mungkin 32 atau 64 kerat. Pantun yang biasa kita gunakan dalam kehidupan seharian ataupun dalam majlis-majlis rasmi biasanya pantun 4 kerat. Dan pantun tersebut sebaik-baiknya mempunyai rima A, B, A, B. Misal kata kalau majlis perkahwinan ataupun majlis merisik, mungkin kita boleh berikan pantun tanam pinang rapat-rapat agar puyuh senang berlari, ku pinang-pinang akhirnya dapat, nanti menjadi raja sehari. Jadi di sini kita melihat bagaimana bunyi suku kata di belakangnya adalah A, B, A, B. Nampak puitis dan menarik. Sekiranya kita membina pantun dengan rima yang sama, A, B, A, itu dinamakan rima syair. Tapi apa yang penting, pantun itu menggambarkan maksud yang tersirat. Jangan malu untuk berpantun, kerana pantun budaya Melayu yang perlu kita martabat. Hadirin sekalian, dalam membina pantun, kita pastinya mempunyai pembayang dan juga maksud. Biasanya, pembayang yang puitis atau menarik adalah pembayang yang mengaitkan unsur alam, flora ataupun fauna. Misal kata, kita gunakan tumbuh-tumbuhan, mekar subur, bunga melati, pohon hilaman cantik berkembang. Itu misal kata, maksudnya pembayangnya berkaitan dengan tumbuhan. Dan baris kedua yang kemudian itu iaitu ketiga keempat iaitu maksud. Jadi dalam pantun kalau 4 rangkap, 2 atas adalah pembayang dan 2 bawah adalah maksud. Dan pantun yang menarik biasanya ada pertautan pembayang dan maksud. Dengan kata lain, kita jangan bina pantun yang mempunyai pembayang tidak ada kaitan
Dan biasanya pembayang mestilah yang lebih puitis dengan menggunakan diksi ataupun pemilihan kata yang sesuai. Kemudian dalam membentuk pantun, hadirin sekalian, pastikan jumlah perkataan-perkataan yang kita gunakan dalam membina pantun itu menepati yang sebenar, iaitu antara 8 hingga 12 suku kata dalam setiap baris pantun tersebut. Barulah bunyinya nampak menarik. Kalau terlebih daripada 12 suku kata, mungkin bunyinya nampak janggal. Jadi hadirin, pastikan dalam membina pantun, kita ada pembayang, kita ada maksud yang berkaitan dan jangan melebihi suku kata yang sewajarnya. Baiklah penonton sekalian, sekarang kita beralih kepada bahasa badan dalam berpantun. Kebiasaannya kita lihat Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun Kementerian Pengajian Tinggi menganjurkan pertandingan pesta pantun antara anak-anak muda, beliau-wani dan juga pelajar untuk mencukil bakat mereka dan mengekalkan budaya tradisi seni berpantun. Jadi, apabila kita berpantun, kita mestilah menunjukkan ataupun mengeluarkan isyarat bahasa badan yang sesuai dengan diksi ataupun perkataan yang kita pilih. Misal kata, kita nak gambarkan tentang flora fauna yang kita gunakan dalam pembayang. Saya akan tunjukkan kepada anda. Indah, subur, mawar di desa, tumbuhnya satu, nampak mewangi. Maksudnya, kita kaitkan dengan bahasa badan kita. Subur itu kita tunjuk di bawah. Maksudnya, suburnya pokok bunga tersebut. Dan bagaimana dia indah, mewangi. Jadi dalam penyampaian bahasa badan, kita hendaklah menghayati diksi atau pemilihan kata dalam pantun tersebut supaya sesuai dengan makna pantun yang diucapkan. Kalau dalam mood sedih, mungkin kita kata sebab di hati, rasa terguhis, di impression ataupun muka kita, memek muka kita sesuai dengan pengucaran yang kita bawakan. Kalau gembira, maka kita senyum dengan keadaan menunjukkan keriangan di hati kita. Jadi, dalam berpantun, pastikan kita jaga tertib berpantun dengan penggunaan diksi yang baik, dengan bahasa badan yang baik untuk menunjukkan pantun itu kita hayati dengan sepenuhnya. Baiklah hadirin, dengan perkongsian ilmu seni berpantun tadi, besar harapan saya supaya kita dapat membina pantun yang mempunyai ciri-ciri yang sesuai dan menggunakan pembayang iaitu flora dan fauna ataupun sebagainya yang mampu menjadikan pantun itu sedap didengar dan puitis. Jangan kita abaikan seni budaya tradisi berpantun untuk menyampaikan sesuatu maksud supaya dapat sedap didengar dan dapat memikat hati si pendengar. Dan sebelum saya meninggalkan anda, setakat pantun khas buat anda. Pantun Melayu, pusaka tradisi, takkan luput ditelan usia. Budaya digarap, subur di hati, biar terpelihara sepanjang masa. Ayo hadirin, kekalkan budaya berpantun, kerana kitalah pewaris budaya negara. Sekian, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bunga